Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar cara melukis lengkungan kegerapan kumulatif atau ogive. Lengkungan kegerapan kumulatif juga dikenali sebagai ogive. Taburan kegerapan kumulatif digunakan untuk melukis graf untuk mentafsir data yang diperolehi. Berikutlah cara untuk kita membuat ogive. Ingat, untuk melukis ogive, nilai data berada di paksi X. Nilai kegerapan kumulatif berada di paksi Y. Pilih skala yang sesuai dengan paksi Y untuk mewakili jeda kelas dan paksi Y mewakili kegerapan kumulatif. Plotkan titik-titik pada graf. Sambungkan titik-titik dengan satu garis lengkung yang licin. Lihat contoh soalan ini. Diberi markah bagi 40 orang murid di dalam satu ujian. Markah 21 hingga 30 kita ada bilangan murid adalah 0. 31 hingga 40 bilangan murid adalah 3. 41 hingga 50 bilangan murid adalah 12. 51 hingga 60 bilangan murid adalah 14. 61 hingga 70 bilangan murid adalah 9. 71 hingga 80 bilangan murid adalah 2. Cari julat antara kuartil dengan menggunakan ogive. Kita rancang apa yang harus kita buat. Yang pertama, bina jadual kegerapan kumulatif menggunakan had atas. Bina ogive pada kertas graf. Gunakan ogive untuk mencari kuartil Q1 dan Q3. Kira julat antara kuartil. Ini kuartil ketiga tolak kuartil pertama dan langkah yang terakhir semak semula jawapan kita. Langkah pertama, bina jadual kegerapan kumulatif berdasarkan soalan kita. Kita mengira had atas ini 30 campur dengan 31 bagi dengan 2 kita dapat 30.5. 40 tambah 41 bagi dengan 2 dapat 40.5. 50 tambah 51 bagi dengan 2 dapat 50.5. 60 tambah 61 bagi dengan 2 dapat 60.5. 70 tambah 71 bagi dengan 2 dapat 70.5. Dan 80 tambah dengan 81 bagi 2 dapat 80.5. Sekarang kita telah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 had atas. Untuk mengira kegerapan kumulatif, yang pertama kita ada 0. Kemudian 0 tambah dengan 3 dapat 3. Dan 3 tambah lagi dengan 12 kita dapat 15. 15 tambah dengan 14 dapat 29. 29 tambah dengan 9 dapat 38. Dan 38 tambah dengan 2 dapat 40. Gunakan kertas graf untuk plotkan data-data tadi. Gariskan paksi X dan juga paksi Y. Cari skala yang sesuai. Kita gunakan satu petak besar mewakili 5 markah. Tandakan pada paksi X. Jangan lupa labelkan paksi X dengan markah. Kita ada 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 90. Sekarang kita ada dua paksi. Paksi markah, paksi kegerapan kumulatif. Kita gunakan satu petak besar mewakili 5 pada skala Y atau paksi kegerapan kumulatif. Kita labelkan paksi Y dengan kegerapan kumulatif. Paksi Y tandakan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Langkah seterusnya kita tandakan titik pertama kita 30.5 dan 0. Dan titik yang kedua adalah 40.5 dan 3. Titik yang ketiga kita tandakan
50,5 dan 15. Dan titik yang keempat adalah 60,5 dan 29. 1, 2, 3, 4 titik. Titik yang kelima adalah 70,5 dan 38. Dan titik yang terakhir adalah 80,5 dan 40. Sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah seterusnya kita sambungkan ke-6 titik ini menjadi satu ogive. Sambungkan ke semua titik-titik ini menjadi satu ogive. Sekarang kita sudah ada sebuah ogive. Mencari kuartil di ogive. Kuartil pertama adalah Q1. 1/4 kali 40 dapat 10. Ini bacaan kekerapan kumulatif ke-10. Manakala kuartil ketiga adalah 3/4 kali dengan 40 adalah 30. Bacaan kekerapan kumulatif yang ke-30. Mencari kuartil pertama adalah 1/4 dari 40 datang. Kita dapat bacaan yang ke-10. Buat garisan daripada 10 dipasi kekerapan kumulatif. Hinggalah bertemu dengan ogive dan turunkan garisan ke bawah ke paksi markah. Bacaan adalah 47,5. Jika kita hendak mencari kuartil kedua, 2/4 kali dengan 40 sama dengan 20 markah. Jadi, sambungkan ke ogive dan turunkan ke bawah, kita dapat 53. Tetapi untuk mencari kuartil, kita tidak perlu menggunakan, untuk mencari julat antara kuartil, kita tak perlu menggunakan kuartil yang kedua. Sekarang yang penting adalah kita mencari kuartil yang ketiga. Kuartil ketiga adalah 3/4 kali dengan 40 adalah 30. Bacaan yang ke-30. Sambungkan. Garisan lurus, tiba ke ogive. Dan turunkan ke bawah. Dan baca bacaan di bawah adalah 62 markah. Daripada ogive didapati, kuartil 1 adalah 47,5. Kuartil ketiga adalah 62 dan julat antara kuartil adalah 62 tolak 47,5, iaitu kuartil ketiga tolak kuartil pertama adalah 14,5. Bincang bersama kumpulan kamu bagaimana cara kita menyemak jawapan kita. Selamat mencuba.